minta panel kita yang kedua untuk mengulas dalam isu dan tajuk kita peranan ummah memartabatkan ekonomi bangsa. Silakan Yang Bahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator yang saya hormati, Datuk Nazim, ya, Tuan Haji Harun, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Terima kasih. Tuan-tuan, masalah kita sekarang di Malaysia, bila bercakap tentang apa benda pun akan dianggap sebagai perkauman. Ini masalah kita. Cakaplah apa benda tu. Kalau Datuk Tok Ki tadi cakap ni, kalau orang ni dia faham, ni resis. Jadi saya terangkan pada tuan-tuan, bila bercakap soal Islam, soal Melayu dan sebagainya, dianggap sebagai asabiyah. Asabiyah bukan memperjuangkan bangsa, tetapi orang-orang politik memomok-momokkan kalau bercakap soal Islam, soal Melayu itu asabiyah. Maka orang takut nak bercakap soal Melayu, kepentingan Melayu dan sebagainya, kepentingan Islam. Asabiyah maknanya ialah menyokong orang-orang yang berbuat kezaliman. Bila dia salah, bila dia jahat, bila dia buat benda dosa, kita tetap pertahankan dia sebab dia adalah kawan kita. Itulah nama dia asabiyah. Tetapi kalau bangsa kita susah, kawan kita susah, kita tolong dia, naikkan dia, itu bukan asabiyah. Contoh, saya ni orang asli, entahlah kalau tuan-tuan orang tiruan kan, orang tuan-tuan orang tiruan, saya orang asli, orang asal. Saya, kampung saya nun tengah-tengah hutan, jalan tak ada, sekolah buruk, surau pun roboh. Maka saya memperjuangkan supaya ada jalan yang baik, sekolah yang bagus, surau yang bagus untuk perkampungan orang asli. Saya berjuang. Adakah saya asabiyah? Itu bukan asabiyah. Serupalah bangsa kita. Kalau bangsa kita dicerca, ditindas, dihina, maka kita memperjuangkan supaya bangsa kita naik. Itu bukan asabiyah. Tetapi hari ini tuan-tuan, kalau bercakap tentang itu dipanggil sebagai ta'assub, sebagai asabiyah. Maka biarlah apa nak jadi pada orang Islam, bila sebut orang Islam, sebut orang Melayu, asabiyah. Politik dah main peranan berpuluh-puluh tahun pada pemikiran orang-orang Islam dan orang Melayu khususnya di Malaysia, menyalah tafsir dan menyalah fahamkan. Sebut Melayu, persatuan Melayu, pertubuhan Melayu, ini asabiyah, kata dia, neraka tempat dia, kafir terus. Maka orang pun takut. Nak kafir ke benda apa orang Melayu di Malaysia ni mesti Islam, tak boleh murtad, Islam. Maknanya kalau bercakap soal Melayu, secara tak langsung kita bercakap soal Islam. Kita bukan cakap soal Melayu di Indon, Melayu di Singapura dan sebagainya. Mereka tidak menetapkan Melayu mesti Islam. Malaysia menetapkan. Di Singapura ada Melayu yang murtad, ada yang Kristian, begitu juga di Indon dan sebagainya. Tetapi ini telah menjadi satu budaya. Bertitik tolak daripada perpecahan dalam politik ini tuan-tuan, maka orang Melayu sudah hilang sifat tolong menolong. Sedangkan Allah berkata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong kamu dalam bab kebaikan dan bab ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam bab bergaduh, dalam bab dosa dan bab yang membawa pergaduhan. Ini perintah Allah. Allah sebut tolong menolong dalam bab kebaikan, tolong menolong di dalam bab yang membawa sifat takwa.
Tapi hari ini orang Melayu tak pegang benda ini. Ceramah agama itu ialah benda baik. Ceramah agama adalah benda takwa. Yang menghalang ceramah sekarang bukan bangsa lain, orang kita. Orang kita halang, tuan. 2 malam lepas saya ceramah di Teberau, di Johor. Saya naik kereta saya ni lah, jalan jam, orang ramai, nak keluar susah. Maka saya pun jam dengan orang lain sekali nak keluar. Sepanjang perjalanan saya keluar nak pergi ke jalan besar, rela dengan anggota polis iring saya. Saya mengalahkan menteri, tuan-tuan. Saya buka pintu tingkap saya, tingkap cermin. Sepanjang ni rela dengan polis duk kejar saya, nak iring sampai keluar. Sampai dekat nak habis, saya tanya dia tanya saya, Ustaz kenal tak saya? Saya kata, mana saya kenal, saya tak perasan, minta maaf. Ustaz pernah tangkap saya. Bila masa saya jadi penguatkuasa, saya tak pernah jadi polis pun. Ustaz tangkap saya masa Ustaz ceramah. Saya dulu orang rambut tajam, gotik, pang, mak pang yang rambut yang balon ayam yang tajam-tajam tu, yang mata hitam, pakai baju duri-duri tu, nama dia Mak Pang. Ingat tak dulu Ustaz? Ya, betul, saya ingat. Saya lepas kuliah subuh, saya tengok budak-budak ni berjalan, 5 orang black metal ni. Saya berhenti kereta, saya dakwah, cakap. Dia kata, Ustaz, bila saya balik ke rumah, saya fikir apa yang Ustaz cakap. Saya buang rambut saya, sekarang saya dah jadi anggota rela, Ustaz. Ini benda baik. Tidak pernah lagi, tuan-tuan, saya jumpa, Ustaz tahu tak saya kerja apa sekarang? Pelacur. Ustaz tahu tak kenapa saya jadi pelacur? Selepas dengar ceramah Ustaz. Saya tak pernah dengar lagi, tuan-tuan. Tak pernah saya jumpa. Ustaz tahu tak saya isap dadah sekarang? Tak tahu. Bila awak isap dadah? Selepas dengar forum perdana Ustaz. Terus saya isap dadah, sesemangat nak isap daun ketum. Saya tak pernah jumpa, tuan-tuan. Tetapi ceramah macam inilah yang disekat. Yang menyekat siapa? Bukan bangsa lain, bangsa kita, orang kita. Bukan orang jahil, bukan orang juhala, orang alim. Sebab itu, tuan-tuan, program kita hari ini, kita nak buka masyarakat kita. Kita bentukkan balik masyarakat kita daripada pemahaman-pemahaman songsang, pemahaman-pemahaman pelik-pelik yang menjadikan bangsa kita dan agama kita rugi. Saya cakap pada satu ahli politik di negeri, tak payah sebut lah, marah kan. Habis kuliah subuh, dia orang jamu nasi lemak. Saya tak makan nasi. Saya makan nasi sekali je sehari. Nasi lemak, nasi gemuk saya tak makan. Saya makan nasi sekali je. Itu pun 5 suap je saya makan. Saya jaga makan, Datuk. Minta maaf tu. Memang tuan-tuan jangan jamu saya makan lah. Saya tak makan, tuan-tuan. Ya, saya makan buah-buah, sayur-sayur je. Ayo saya minum, tuan-tuan. Habis saya ceramah, dia orang makan. Saya teman YB ni makan. Saya kata, YB, udah-udahlah buat kerja politik ni. Buat tunjuk perasaan sana, tunjuk perasaan sini, udahlah. Bangunkan ekonomi, negeri dah dapat, saya kata. Bangunkan ekonomi, bangunkan pendidikan, bangunkan keadaan kita orang Islam. Nak tunjuk perasaan bergaduh tak habis-habis pasal apa? Udah. Dulu belum memerintah, tunjuk perasaan. Dah memerintah pun tunjuk perasaan. Udahlah saya cakap. Jaga ekonomi, gerakkan ekonomi. Tuan-tuan tahu, dia cakap apa pada saya? Ustaz Kazim, kita nak jaga agama. Ekonomi biar orang lain buat, biar bangsa lain buat. Kita nak jaga agama, Ustaz. Saya kata, macam mana boleh jadi ahli parlimen sebodoh ini, tuan-tuan? Doktor tu bodoh lagu tu. Saya tak pernah ceramah sebut bodoh, tuan-tuan. Hari ni saya sebut. Sebab dia menganggap bahawa ekonomi bukan sebahagian daripada tuntutan beragama. Mereka hanya nampak politik saja. Dia kata bila kita dapat politik, kita boleh buat macam-macam. Salah.
sebenarnya mendapat ekonomi lah yang boleh dapat macam-macam. Sebab tu Nabi Muhammad ketika berpindah ke Madinah, apa yang Nabi buat dahulu? Masjid, betul. Tetapi yang Nabi buat dalam 3 tahun pertama ialah Rasulullah membangunkan ekonomi. Daripada ekonomi yang dipegang oleh orang Yahudi, dipegang kembali balik oleh orang Islam. Nabi tak buat benda-benda lain. Nabi buat ekonomi dulu. Kerana pada masa itu ekonomi Madinah dipegang Yahudi. Telaga Yahudi pegang. Orang Islam nak minum air, beli air dari telaga Yahudi. Buatnya orang Yahudi bubuh racun, mati orang Islam. Buatnya orang Yahudi bubuh najis, minum najis kita. Maka Nabi mencari jalan bagaimana orang Islam boleh menguasai telaga-telaga daripada tangan Yahudi. Di antaranya ialah dipakat, digerakkan umat Islam, kumpulkan wang, beli telaga Yahudi. Puak-puak Yahudi ni tuan-tuan, puak-puak bukan Islam ni, dia hanya nampak wang. Wang. Kamu bagi harga yang baik, kamu bagi harga yang menguntungkan, aku jual. Banyak lagi telaga aku, banyak lagi kawan-kawan aku yang bisnes air telaga. Tak apa, tak rugi pun, dia jual. Bila jual, Nabi kata wakaf. Air telaga ni wakaf. Siapa nak ambil minum, percuma. Agak-agak siapa lagi yang nak beli air Yahudi? Kena bayar. Orang dah ambil sistem wakaf, orang dah ambil hadiah, orang dah ambil zakat, orang dah bayar wakaf. Akhirnya tuan-tuan, telaga-telaga Yahudi orang tak beli. Lama-lama telaga ni orang Islam beli, lama-lama habis penguasaan Yahudi. Ini gerakan ummah kita. Tapi sekarang kalau kita gerakkan macam itu, siapa yang sambut? Siapa yang sambut tuan-tuan? Orang akan letak politik dulu. Siapa yang ceramah kepenggunaan Islam tu? Ustaz Kazim. Oh, dia belah sana. Habis. Sekarang dia letak, dia tu siapa tu yang menganjurkan program wakaf tu? Ni Ustaz Datuk Nazim. Oh, dia belah sana. Habis. Politik diletak nombor 1, agama diletak nombor 10. Sepatutnya kita melihat agama itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Siapa punya token mi tu? Itu mi orang Islam. Ya dah tahulah dia belah mana. Dia belah dia orang tak nampak baju warna biru tu. Yang itu mi bukan Melayu. Tapi dia belah kita, tak nampak roket tu. Tak apalah. Inilah penyakit orang kita tuan-tuan. Terlalu bermurah hati. Apa yang ada pada tangan digenggam, dia buka satu, dia buka satu, dia buka satu, dia buka satu. Lama-lama apa lagi yang tinggal pada orang Islam? Habis. Ada kuasa, bagi. Ada tanah, bagi. Ada perniagaan, bagi. Ada agama pun bagi. Ada Tuhan Allah pun bagi. Apa nak jadi tuan-tuan? Allah ni Tuhan kita. Tidak boleh syirik. Tidak boleh kata Allah ada anak. Tidak boleh kata Allah itu beranak. Tidak boleh kata Allah ada 2, ada 3. Tak boleh. Tapi hari ini ada orang Islam kata, kami nak guna Allah. Allah ada anak. Jesus anak Allah. Isa anak Allah. Orang Islam cakap, itu hak mereka. Kalau dah nama Allah pun orang gadaikan, saya tak heran tuan-tuan, dalam bab makanan orang kita tak berpakat. Bab yang paling kuat, sampai ada orang Islam nak murtad, orang Islam cakap itu hak dia. Orang Islam nak meliwat, itu hak dia. Ini bukan tuan-tuan, orang dah meletakkan politik sekarang ini. Ini masalah kita. Bila sampai di Madinah, orang Yahudi mengamalkan riba. Peniaga-peniaga Islam tertindas. Maka Nabi Muhammad datang buat. Dia sebagai khalifah, dia sebagai ketua di situ, sebagai Nabi. Apa yang Rasulullah buat? Wahai sahabat-sahabat semua, kita ada bisnes. Orang Islam dan orang Yahudi, kita ada bisnes. Yahudi berniaga, orang Islam berniaga. Mulai hari ini, sehari orang Islam berniaga,
sehari Yahudi tutup kedai. Sehari Yahudi tutup kedai, sehari Islam buka. Sehari orang Islam tutup, orang Yahudi buka. Adil. Sehari buka Islam, tutup Yahudi. Yahudi buka, orang Islam tutup kedai. Maka Nabi buat kempen. Waktu orang Islam berniaga, kamu orang-orang Islam beli di kedai dia untuk stok 2 hari. Hari ini dan besok. Hari ini kamu beli daripada orang Islam dan kamu beli untuk 2 hari. Besok kamu tak payah beli dah, sebab besok giliran Yahudi berniaga. Akhirnya bila Yahudi buka kedai, tak ada siapa yang beli. Sebab semalam orang Islam dah beli pada orang Islam untuk 2 hari. Lama-lama Yahudi lingkup, tuan-tuan. Jangan cakap bahawa perpaduan ummah itu tidak kuat. Bila Yahudi lingkup bisnes, Rasulullah memerintah Madinah dengan begitu baik. Sebab ekonomi kita sudah pegang. Tuan-tuan, bila kita tak pegang ekonomi, politik tidak ada kuasa. Sebab itu hari ini orang-orang politik, dia tunduk kepada kuasa ekonomi, kuasa duit. Orang Islam kena ada banyak duit. Dan jangan cakap orang Islam di Malaysia tidak ada duit. Saya bawa umrah, cuma tahun ini belum lagi nak pergi umrah. Sibuk, tuan-tuan. Tadi ada satu ustaz telefon saya. Dia kata, Ustaz Kazim, entah pergi tenangkan hati, pergilah umrah. Tak habis-habis saya, tuan-tuan. Saya pada jemu tengok muka saya dalam surat khabar tiap-tiap hari. Hari ni ada, semalam ada, kemarin ada, besok ada lagi. Tak habis-habis isu Ustaz Kazim ni. Letih, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau jadi saya letih. Saya dah 6 hari tak balik ni. Hari Ahad baru balik. Isteri tak tengok, anak tak tengok. Kerja saya dakwah. Teruk, tuan-tuan, letih. Kena hentam kiri, kena hentam kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kalau tuan-tuan jadi saya rebah lah. Makcik Leha ni rasanya dah letak jabatan sebagai ustaz ke mak. Tapi saya jalan on sebab sahabat-sahabat sini ramai. Datuk Nazim sokong saya, ini ayah anda, apa semua sepakat tolong ramai, tolong sokong saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang konsep ini, konsep perpaduan, saya cakap, jangan cakap orang Islam tidak ada duit. Yang pergi umrah setahun 250,000 orang, suku juta. Belanja nak pergi umrah 10,000, 6,000 tambang. Sebelum pergi umrah, kenuri. Baca doa lagi, la ilaha illallah, doa selamat Yasin. Itu mau 1,500. Tambang daripada Seremban nak pergi KLIA, sewa van, sewa bas, sewa hotel, dah 1,000. Pergi Madinah, makan nasi Arab, beli kurma, makcik-makcik beli jubah 10 helai. Ni akak depan ni 10 jubah Madinah tu, tuan-tuan. 10,000 darab dengan 250,000, berapa bilion? Berapa bilion? Bukan juta, bilion. Saya cakap, yang mana dah pergi umrah, cukup. Yang mana belum pergi, silakan. Yang mana belum pergi umrah, kalau nak pergi umrah, silakan. Yang mana dah pergi 2 kali, 3 kali, bawa 10,000 ringgit awak, letak dalam satu tabung. Kalau berlaku bencana alam, kita sudah ada beratus bilion. Hari ni, tuan-tuan, nak kutip tabung bencana alam berapa sen, tuan-tuan, masuk? RM1. Itu pun agung, pakai spek mata hitam gambar ni. Duit koyak baginya. Yang tolongnya, tuan-tuan, alhamdulillah di Malaysia ni rajin menolongnya. Tapi berapa banyak yang menolongnya, bagi baju buruk pada orang. Seluar dalam besar ini baginya. Dah dia besar. Entahlah, ini hak harga punya saiz ni. Ada yang bagi baju dalam, tuan-tuan, sebelah aja. Dia letak dalam kotak pos. Sampai hati, tuan-tuan. Sampai mak sebelah je mak tu dia letak. Rupa-rupanya yang bagi derma tu waktu jerebu, suami dia potong sebelah. Buat topeng naik motor, tuan. Tuan-tuan, tu yang saya gerakkan. Saya gerakkan cakap
Kalaulah tuan-tuan 10,000 yang nak pergi umrah, dia kali ketiga buat satu tabung, kita boleh bina pasaraya. Pasaraya orang kita. Kalau dia orang ada pasaraya Gian, kita ada pasaraya raksasa. Ni, kalau pasaraya mereka tak nak ambil barangan orang Islam, pasaraya kita akan ambil. Tapi masalah kita, siapa nak buat? Siapa nak buat? Saya cakap benda ni, saya cakap tuan-tuan dengan menteri, saya cakap dengan PM, saya cakap Datuk Seri Najib kata okey, kalau begitu saya lantik ustaz jadi MT. Ustaz jadi MT, ustaz buat. Ustaz jaga pendidikan, ustaz buat, saya bagi pada ustaz. Ustaz gerakkan benda ni. Saya belum lagi tuan-tuan bagi kata putus, rumah saya kena lempar air kencing. 2 botol kena lempar air kencing. Saya kena maki, saya kena panggil ustaz babi. Isteri saya kena boykot, bapa mertua saya kena halau, kena maki. Anak saya balik sekolah menangis, bapa kamu anjing. Anak saya menangis, tuan-tuan, ayah kenapa dia orang panggil ayah anjing? Saya kata dia orang tu bodoh, anjing orang pun tak kenal. Yang ini tuan-tuan yang kita nak gerakkan. Akhirnya saya kata tak apa Datuk Seri, saya tak terima jawatan, saya buat kerja pendakwah. Tapi apa yang saya boleh buat? Sekadar bercakap. Orang nak ikut-ikut. Bila dah boleh bercakap, orang larang pula berceramah. Sebab tu tuan-tuan, saya nak kata saya famous, tidaklah. Tak glamour. Saya tak glamour, saya tak terkenal. Tetapi ceramah kita, sekali ceramah 20,000, 30,000 orang. Ini di antara ceramah paling sikit sekali. Saya duduk di Johor 2 hari, 40,000 datang. Okey tuan-tuan, siapa yang nampak? Siapa yang nampak? Orang bukan Islam. Pengarah filem, penerbit filem bukan Islam datang jumpa saya, minta saya berlakon filem. Ni tadi satu lagi drama. Ustaz, kami menawarkan ustaz untuk berlakon dalam filem kami, tajuk watak Ustaz Nazri. Tuan-tuan, yang datang jumpa saya syarikat bukan Bumi Putra, bukan Islam. Datang jumpa saya untuk jadi produk kecantikan. Dia orang datang jumpa saya, kita mau lantik ustaz jadi duta kita punya produk kecantikan. Saya kata saya tak cantik. Tak apa, kita boleh touch up. Tapi orang Islam, tapi orang Melayu, dia tak nampak benda ni tuan-tuan. Dia tak nampak. Yang dia nampak macam mana aku nak jahanamkan Ustaz Kazim ni. Jangan berceramah, macam-macam cerita dia buat. Saya hanya bagikan satu kiasan. Nabi Muhammad buat kenduri yang sangat mudah. Roti jala pun boleh, saya kata. Dia mana ada roti jala zaman Nabi? Palsu. Roti jala jangan sebut nama. Makcik nak roti jala tu buat pada apa? Tepung, lagi garam, lagi air. Zaman Nabi ada air tak? Zaman Nabi ada tepung tak? Zaman Nabi ada garam tak? Zaman Nabi roti macam-macam. Bukalah dalam kitab. Takkan roti tu tak ada orang buat. Ni mak ingat leha ni, ya Allah, sakit lutut, kaki bengkak, bawah gaut, sakit pinggang, nak buat roti canai kah? Nak tempek, tak ada maksa. Dia ambil tepung, campur garam, campur air, kacau, lempar atas kuali. Pernah buat? Pernah. Takkan zaman Nabi Muhammad mak ngong hak gemuk sihat tu dia nak buat roti tempayan ke? Tak, dia pun kacau juga, tempek juga. Itu nama dia roti sarid, nama dia. Dalam kitab Syama'il, dalam kitab Sairus Salikin sebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulus sarid minal lahni wal farri, kata Nabi. Adalah Nabi Muhammad itu makan roti sarid daripada tepung dan labu. Bagaimana Nabi buat? Diambilnya tepung, dicampur dengan air, dicampur dengan madu, dipecah-pecahkan roti itu, kata dia. Dipecahkan dan diambil air daging rebusan. Air rebusan daging
dan dicampur dengan dia, dimakan bergulai, gulai rebusan daging. Ini dalam kitab. Orang Melayu kita, tuan-tuan, dia tak nampak. Kalaulah yang datangnya berpuluh ribu, kalaulah aku gunakan kempen ini untuk buat kesedaran tentang Islam, kan cantik. Yang datang mak rempit, yang datangnya minah rempit, yang datangnya budak rok, yang datangnya budak batu. Tapi orang Islam tak nampak. Yang nampak bukan Islam. Sebab tu saya cakap dengan Datuk Nazim tadi, kita kena gerakkan. Rugi kalau ceramah saya yang dihadiri berpuluh-puluh ribu. Tuan-tuan, tadi semalam bila isu ni timbul, isu roti timbul, isu ceramah saya menyanyi hari ni timbul, keluar lagi dalam surat khabar, ustaz menyanyi, ustaz berjenaka, tak boleh, kata dia. Saya pun menang, tuan-tuan. Hari ni saya tak menyanyi. Tuan-tuan rasa apa? Cerita. Ketawa tak ada, jenaka tak ada, menyanyi tak ada. Tuan-tuan rasa apa? Tak rasa pelik? Lain macam ceramah Ustaz Kazim hari ni. Aku nak balik lah. Saya boleh ceramah serius? Tuan-tuan, kita sebagai orang Islam boleh, tapi berapa ramai nak nunggu? Moderator pun tidak. Habis ceramah, moderator dah tamat, baru bangun dia. Kalau nak serius, kalau nak tegas, kalau nak mengaji, sila datang ke sekolah saya. Saya mengajar 10 kitab sehari. Saya guru pondok, saya ustaz pondok, tapi pakai tak macam pondok. Orang Melayu faham pondok tu atap rumbia, tandas dekat tepi sungai. Pondok saya tidak, pondok moden. Sebab tu saya pun pakai moden. Yang kedua, kenapa saya tak pakai jubah baju Melayu ceramah sekarang? Sebab tak boleh pakai. Orang terlalu ramai rempuh saya pakai baju Melayu. Pernah kain samping saya hilang. Masuk-masuklah kereta, samping aku. Nasib baik tak seluar tak hilang. Jadi tuan-tuan, saya cakap dengan Datuk Nazim tadi, jom saya akan gunakan platform dakwah saya untuk menggalakkan dan mengajak umat Islam supaya kita sama-sama naikkan ekonomi orang Islam. Kena cari jalan dah, tuan-tuan. Masing-masing bertugas. Datuk bidang ini, saya bidang pendakwah. Saya kena gunakan bidang saya untuk mengajak orang membeli dan menggunakan produk Muslim. Tuan-tuan berada pada tuan-tuan tempat masing-masing. Seorang bapa nasihat anak-anak, seorang cikgu nasihat anak murid. Semua orang hari ini kena bergerak, bercakap dan buat. Kita kena tolong produk orang Islam. Kena buat. Dia tak boleh Datuk je buat, persatuan je buat, tak boleh, tuan-tuan. Kita kena tolong. Sebab kalau kita tidak menolong kita, siapa lagi yang nak menolong, tuan-tuan? Jadi saya harap, tuan-tuan, dan saya cakap dengan Datuk tadi, insya-Allah saya sebagai pendakwah, selagi mana saya boleh berceramah. Saya nampak, tuan-tuan, ajal saya berceramah di Malaysia ni mungkin tak lama. Saya nampak gitulah. Mungkin dah sampai ajal kot untuk berhenti. Jadi saya telah berfikir panjang-panjang dalam seminggu ni. Saya bagi tempoh seminggu untuk saya fikir. Kemungkinan saya akan menyertai Maharaja Lawak. Ya, saya tak nak lagi ceramah kot. Mungkin saya akan jadi Maharaja Lawak. Mungkin juga saya akan jadi pelakon. Mungkin orang tak kacau, Maharaja Lawak orang tak kacau. Walaupun Pak Lawak pakai pakaian perempuan, tak ada mufti yang tegur. Penceramah je tegur, mufti diam. Kalau gitu saya pun nak jadi Maharaja Lawak. Pakai pakaian perempuan, pakai rambut ular perempuan, jalan. Tak ada siapa kata meriwayatkan riwayat palsu. Tak ada. Tapi saya yang berjalan siang malam, pagi petang, makan tak tentu, tidur tak tentu, rehat tak tentu, periwayat palsu. Susah, tuan-tuan. Sampai dilarang ambil duit ceramah. Ada yang kata ustaz-ustaz ni berceramah ambil duit. Tak apalah, tuan-tuan. Kita minta Tok Imam jangan ambil gaji, Cikgu Kafar jangan ambil duit, Cikgu Jeqah jangan ambil duit, ustaz-ustazah yang mengajar di sekolah kebangsaan jangan ambil duit, mufti-mufti pun jangan ambil gaji. Ikhlas kerana Allah. Dia orang tak apalah, dia orang boleh claim minyak tol semua. Saya nak claim apa?
Saya tak minta duit, bagi ambil. Tak bagi saya start kata saya balik. Susah apa saya? Habis-habis ceramah orang tak bagi, saya balik. Tuan-tuan, saya dapat cek tendang, siapa tahu? Saya dapat sampul kosong, siapa tahu? Ada orang bagi salam je, Ustaz, terima kasih Ustaz, Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye. Siapa tahu? Yang tu dia tak nak ambil tahu. Minyak tol makan, duit tak dapat. Tak apa, rezeki Allah, Allah akan ganti tempat lain. Bagi saya ambil, tak bagi saya balik. Bagi tak cukup, tak datang dah. Yang mana faham? Faham tak faham sudah, tuan-tuan. Tapi sikap inilah yang kita kena ubah. Sikap kasih sayang kita dah hilang. Kasih sayang pada ekonomi, kasih sayang pada bangsa, kasih sayang pada sesama Islam dah habis. Sebab itu tuan-tuan, saya tidak heran kenapa saya di-attack siang malam pagi petang. Sebab saya mengajak supaya sayang menyayangi. Bila kita sayang menyayangi, kita akan tolong ekonomi orang Islam. Bila kita sayang menyayangi, kita takkan putus silaturahim. Bila kita sayang menyayangi, kita menjadi kuat. Sebab itulah orang macam ini, biar dia senyap. Sebab tu reporter tanya pada saya, Ustaz, seolah-olah ada tangan-tangannya yang suruh Ustaz berhenti. Entah. Kalau nak datang ceramah saya di Sabah 30,000, di Manjung 20,000, di Johor 2-3 hari ni 40,000 orang untuk 4 tempat. Nak halang ceramah saya bukan halang orang datang. Nak halang 30-40,000 susah. Hanya perlu halang seorang, cukup, yang lain dah tak dapat. Nak halang siapa? Siapa orang itu? Kazim. Halang Kazim, selesai masalah. Dia membangkitkan perasaan cinta menyintai sesama bangsa. Dia membangkitkan perasaan sayang menyayangi sesama umat. Naikkan ekonomi. Orang macam ni kalau boleh zip-zip. Sebab itu tuan-tuan, saya takkan putus asa kita jalan. Dan saya, sebab itu saya tak cakap saja. Saya tak cakap saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan di sini ada perusahaan mineral water, saya di sekolah saya gerakkan makanan-makanan halal. Mulai bulan 5 kita akan lancarkan kilang kita. Kita akan buat produk-produk daripada makanannya sampai sabunnya sampai apa, semuanya orang Islam kita buat. Atas nama Qadir Al-Barakah. Kita dah ada sekarang ni proses pemulaan 12 produk yang telah dikenal pasti. Kita akan buat tuan-tuan. Sebab itu saya cakap tuan-tuan, tadi ada satu ustaz telefon saya. Saya ada sekolah, nama sekolah saya Pusat Pendidikan Al-Barakah Manjui. Saya tak minta bantuan dan memang tak dapat bantuan. Saya kerja sendiri. Saya ada 1,000 orang pelajar. Paling kecil 5 tahun, paling tua 91 tahun. Okey, paling kecil 5 tahun. Bagaimana saya nak jadi menguasai orang? Saya kena kuasai bahasa orang. Sebab tu sekolah saya, budak-budak sekolah saya belajar bahasa Mandarin, Tamil, Arab, Inggeris dan Jepun. 5 bahasa budak-budak saya kena belajar. Supaya bila kita faham bahasa mereka, mereka tak boleh kelentong kita. Yang kita duk kena kelentong ni pasal kita tak faham bahasa. Bila dengan kita harga lain, dengan mereka harga lain. Dengan kita harga lain. Datang puak dia, bahasa dia harga lain. Saya ajar, orang takut tuan-tuan tahu. Dah 2 tahun saya ngajar. Bayangkan akan keluar setiap tahun 100 orang, 200 orang pendakwah, orang yang belajar, orang yang mengajar pula bahasa lain. Tuan-tuan, saya ada sekolah. Selama ni tuan-tuan tengok pondan-pondan, berapa ramai yang kutuk pondan. Oi bapuk, oi bapuk. Sekolah saya bela pondan. Yang buang halkom, yang buang kemaluan, dipotong kemaluan, diproses jadi perempuan. Saya bela, didik mereka supaya jadi orang baik. Taubat jadi orang baik. Sekolah saya ada pelacur. Kempen pergi cakap pada orang yang terlibat dengan pelacur. Tarik belajar. Sekarang tudung labuh, jubah labuh, stokin labuh. Di sekolah saya ada orang etis yang tak percaya Allah itu wujud. Tarik tuan-tuan. Tapi siapa yang sokong? Di sekolah saya ada mu'alaf. 2 kali sekolah saya tuan-tuan, 5 orang laki-laki bawa kayu hoki, lompat pagar sekolah,
cari keturunan dia yang masuk Islam. Sebab tu tuan-tuan, 2013 saya umumkan saya berhenti ceramah. Sebab saya nak dibunuh dan orang tak defend saya. Orang tak tolong tuan-tuan. Saya punya buat kerja untuk naikkan Islam, jaga orang Islam. Tapi orang macam saya lah yang dihentam, dihalang tuan-tuan, dan dikata dengan macam-macam. Jadi inilah masalah kita sekarang. Yang kita kena betulkan sekarang ialah, pertamanya apa? Pemahaman kita orang Islam sendiri. Dan yang kedua, kita kena perbetulkan pemahaman orang-orang politik dan orang-orang agama, supaya mereka tolong menolong pada benda yang baik dan bukan tolong menolong pada benda-benda yang dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bahagia Ustaz Kazim Alias. Kalau di Negeri Sembilan ni masak lemak cili api, kalau tak ada cili api, tak ada kelapa, itu bukan namanya masak lemak cili api. Tapi kalau kita cakap berkaitan dengan identiti Ustaz Kazim Alias, kalau tiada lagu, tiada jenaka, bukan Ustaz Kazim Alias. Kita rindukan suasana begitu, betul? Jadi kita mahukan, kita tegaskan pada hari ini, kita mahu Ustaz kekalkan dengan cara beliau dalam menyampaikan ceramah seperti selalu. Sekiranya terdapat sebarang gangguan, semua ayahanda yang berada di sini akan berdiri mempertahankan Ustaz kita. Setuju? Dan semua para pemimpin, semua mereka-mereka yang muda berada di sini akan tetap bersama dengan Ustaz yang kita sayangi, Ustaz Kazim Alias, untuk bersama-sama menyampaikan dakwahnya. Berani untuk bersama dengan Ustaz? Kita berdiri bersama-sama untuk memastikan Ustaz terus dengan kerjayanya untuk menyampaikan dakwahnya ke seluruh negara, untuk membangunkan ekonomi ummah. Bangun kita bersama-sama untuk memberikan semangat kepada Datuk Ustaz Kazim Alias. Hidup Ustaz dan Datuk Kazim Alias. Hidup Ustaz. Hidup Ustaz. Hidup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.